Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Aisyah binti Abdul Ghani. Nombor matri I19103499. Saya bersama 4 lagi sahabat saya yang lain akan menerangkan sebuah topik yang telah ditugaskan oleh Ustaz Arif kepada kami berlima, iaitu di bawah tajuk agama-agama yang terdapat di Malaysia selain daripada agama Islam. Okey, baiklah. Secara pengenalan dia, saya akan terangkan seperti yang mana yang kita semua ketahui, negara kita Malaysia ni mempunyai pelbagai latar belakang daripada sudut budaya dan juga agama. Jadi dekat dalam topik ini, antara agama yang kami akan kupaskan dan bincangkan adalah agama yang pertama Buddha, yang kedua Hindu, yang ketiga Kristian, yang keempat Sikh dan yang kelima ialah ateisme. Antara isi-isi penting yang akan kami bincangkan di dalam topik ini ialah konsep agama, budaya agama, kepercayaan serta hari perayaan bagi setiap agama tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada pembentang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Muhammad Ali, nombor matrik I19103453. Hari ini saya akan menceritakan tentang agama Buddha. Okay, agama Buddha ni dia merupakan agama dari India yang bercirikan ajaran Buddha yang disampaikan oleh Siddhartha Gautama pertama kali di kota Varanasi dan berbagai-bagai tempat selama 45 tahun. Latar belakang sosial dan butiran kehidupan Buddha ni kita tidak dapat disahkan dan tarikh juga tidak dapat dipastikan bila jadinya agama Buddha ini. Agama Buddha ni mempunyai lebih kurang 488 sehingga 535 juta penganut bagi agama mereka di seluruh dunia. Agama Buddha ni lah merupakan agama yang paling besar dekat dunia ni. Seterusnya adalah ciri-ciri agama Buddha. Ciri-ciri agama Buddha ni dia ada 3. Yang pertama, Buddha merupakan manusia, bukannya dewa, iaitu Siddhartha Gautama tu dia boleh menjadi Buddha. Segalanya bergantung kepada keupayaan dan kecekalan dia sendiri, bukannya dilahir secara semula jadi. Kemudian yang kedua, Buddha adalah benar sama rata kepada semua. Maksudnya setiap lapisan masyarakat, tidak kira kaya ataupun miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha, dalam agama Buddha ni lah. Kemudian yang ketiga, Buddha tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia, iaitu Buddha ni dia menganggap dewa tu adalah suatu yang diimajinasikan oleh manusia untuk menjadikan satu kepercayaan bahawa dunia ni memangnya dicipta oleh dewa. Seterusnya ialah konsep penganut Buddha. Antara konsep penganut Buddha ni adalah duka. Duka ni dia merupakan satu konsep pusat dalam Buddhisme dan salah satu doktrin 4 kebenaran mulia dan pusat ciri kehidupan di dunia. Kebenaran duka ni adalah kebenaran asas di mana kehidupan di dunia ni biasa dengan pautan dan keinginan untuk tahap dan benda yang tidak berkekalan ialah duka. Duka ni adalah dia sering diterjemahkan sebagai kesengsaraan di mana dia merupakan penterjemahan yang salah. Sebab tu dia bukan merujuk kepada kesengsaraan yang sebenar, tapi dia merujuk kepada ketidakpuasan terhadap tahap atau benda ataupun sifat sementara, termasuklah pengalaman yang menyenangkan, tapi dia bersifat sementara, dia bukan selama-lamanya. Seterusnya ialah hari keagamaan Buddha. Seperti mana yang kita tahulah, hari agama Buddha ni adalah hari Wesak. Hari Wesak ni adalah hari terpenting lah bagi umat diorang untuk mengingati hidup pengasas ajaran diorang ni. Kemudian perayaan diorang ni disambut luas di Asia Selatan, Tenggara dan juga Timur antara bulan April hingga bulan Jun, tapi khusus dia pada bulan 5, bulan Mei.
Selain daripada hari Wesak, hari keagamaan Buddha ni juga adalah perayaan Magha Puja, iaitu biku dia berkumpul tanpa perjanjian terlebih dahulu, dan waktu itu Buddha memberikan kepada manusia ringkasan ajarannya. Maksudnya diorang berkumpul ramai-ramai dan diorang menceritakan tentang agama Buddha ni lah, macam mana boleh wujudnya agama Buddha ni dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani binti Abdul Aziz, AIS 1910-3465. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai agama Kristian yang merupakan agama yang wujud di Malaysia selain pada agama Islam. Agama Kristian ini merupakan mazhab yang dianuti oleh orang Yahudi. Agama Kristian ini merupakan kepercayaan orang Yahudi. Mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan penganut agama Kristian ini juga mempercayai bahawa Yesus ni yang mampu menghapuskan dosa-dosa mereka. Seterusnya, pegaduh agama Kristian ni mempunyai tiga aliran agama. Yang pertama, Katolik. Katolik ni merupakan kumpulan yang mempercayai tidak mempercayai Alkitab saya. Mereka ni moden, mereka tak terhad kepada Alkitab mereka saja. Lepas tu Protestan ni kumpulan orang yang tolak kepercayaan Katolik. Mereka ni Protestan ni mempunyai pelbagai pemikiran aliran, antaranya Metodis, Gereja Baptis, Calvinis dan sebagainya. Mereka banyak pemikiran aliran. Seterusnya Ortodoks. Ortodoks ni kepercayaan yang masih menegakkan kepercayaan Katolik kuno. Mereka masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka yang lama. Seterusnya, kitab agama Kristian dan simbolnya. Agama Kristian ni, mereka memegang kepada kitab Bible sebagai kitab suci mereka. Dalam kitab Bible tu ada cerita pasal riwayat Yesus, lepas tu riwayat Yesus dan kehidupan dan ajaran Yesus. Dalam kitab Bible tu juga cerita pasal perkembangan gereja. Lepas tu cerita pasal kepercayaan mereka ikut kepercayaan Yesus lah. Simbol untuk penganut agama Kristian, ikon mereka salib. Salib tu memang ikon untuk mereka punya agama. Kalau tengok dekat gereja akan nampak tanda salib tu dekat depan pintu masuk ataupun dekat atas bumbung gereja mereka tu akan ada tanda salib tu, tanda palang. Seterusnya, institusi agama dengan mereka punya pusat ibadat. Macam kalau orang Islam, kita punya pusat ibadat kita atau tempat kita nak ibadah tu surau, masjid, semua tu kan. Kalau penganut agama Kristian ni, mereka punya pusat ibadat tu gereja. Memang tu merupakan institusi terpenting untuk mereka. Sebab mereka akan berkumpul dekat gereja tu. Selalunya time weekend, Ahad mereka akan berkumpul untuk melaksanakan mereka punya acara keagamaan. Upacara keagamaan mereka tu akan diketuai oleh pendiri. Pendiri tu adalah ketua agama untuk penganut agama Kristian. Seterusnya, ritual atau upacara keagamaan mereka. Mereka ada dua bentuk sembahyang lah. Ada dua bentuk. Yang pertama, secara individual. Secara individual tu cara mereka bermeditasi. Maksudnya mereka macam seorang tu dia luangkan waktu dia dengan Tuhan dekat tempat yang sunyi, sama ada time dia waktu pagi ataupun waktu petang. Tu secara individual. Yang kedua adalah secara kolektif. Secara kolektif di gereja pada hari Ahad, iaitu mereka akan berkumpul tapi ada kepelbagaian mengikut pelaksanaan ritual mereka tu ikut anutan mazhab. Antara ritual yang mereka adakan time dekat gereja tu bermeditasi, bacaan Bible, lepas tu nyanyian mazmur dan khutbah. Tu antara ritual-ritual mereka. Lepas tu seterusnya
perayaan penganut agama Kristian. Okey, perayaan yang kita tahu yang paling popular sekali untuk penganut agama Kristian ni adalah Christmas. Christmas tu yang dia persambut pada 25 Disember setiap tahun di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Penganut agama Kristian dekat Malaysia ni pun sambut Christmas time 25 Disember tu. Lepas tu seterusnya perayaan yang kedua adalah Good Friday. Good Friday ni perayaan yang disambut sebelum perayaan Easter. Perayaan ni disambut pada hari Jumaat. Seterusnya adalah perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian adalah Easter Sunday. Easter Sunday ni disambut pada akhir bulan Mac sampai akhir bulan April setiap tahun. Mereka sambut Easter ni untuk macam mereka hari memperingatkan bahawa Jesus tu, Tuhan mereka tu dihidupkan semula. Cara mereka sambut Easter Sunday ni, mereka bertukar hadiah. Hadiah tu adalah berbentuk telur tu. Sebab telur tu melambangkan kegembiraan bagi mereka. Okey. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan agama Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bashira binti Ayub. Nama Matri I1910356. Seterusnya saya akan sambung dengan agama-agama di Malaysia selain Islam, iaitu agama Hindu. Okey, agama Hindu ini adalah satu agama ataupun falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Kiranya agama ini adalah agama yang tertua yang diketahui di dunia. Okey, agama Hindu ini juga dikenali sebagai nama agama Brahman, iaitu gelaran terhadap pendeta Hindu yang dipercayai mempunyai unsur ketuhanan, sehingga sekarang pengasas agama Hindu ini tidak diketahui. Okey, agama Hindu ini juga kitab suci mereka adalah yang terbesar, terdiri daripada kitab Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga, Vasistha dan Ramayana. Kitab Veda ni adalah kitab suci yang paling agung lah, malah dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu. Itu pengenalan bagi agama Hindu. Seterusnya, amalan agama Hindu. Amalan agama Hindu ni ada 3. Yang pertama ritual, yang kedua penyembah berhala, yang ketiga upacara korban. Okay, amalan agama Hindu yang pertama adalah ritual. Okay, ritual ni tujuan dia adalah untuk menyucikan hati dan pemikiran manusia. Okay, sejak zaman Atharvaveda dan kemudiannya dalam Tantra memang wujud beberapa upacara sihir. Upacara-upacara ni diamalkan adalah untuk memusnahkan musuh seseorang ataupun untuk mencapai sesuatu benda apa yang mereka ingin mereka capai. Lepas tu untuk menyembuhkan sesuatu penyakit ataupun untuk mengelakkan nasib yang buruk. Itu amalan agama Hindu yang pertama. Yang kedua, amalan mereka adalah penyembahan berhala. Masyarakat Barat sering memandangkan masyarakat Hindu ni sebagai penyembah patung. Dia sebenarnya tak sama. Okey, masyarakat Hindu ni dia menyembah Tuhan dalam bentuk tertentu seperti imej berhala. Imej berhala ni contoh dia macam patung ataupun gambar. Tujuan dia hanya untuk pelbagai simbol keagungan dan kesaktian Tuhan sahaja. Seterusnya, contoh lain adalah sebuah foto seseorang. Foto tu dia cuma gambaran orang tu dan bukannya orang tu yang sebenarnya. Begitu juga dengan berhala Tuhan. Berhala Tuhan ni hanya membantu seseorang Hindu untuk mengingati tentang kesaktian Tuhan, menjadi perantaraan Tuhan dan pemujanya. Okey, yang ketiga amalan agama Hindu ni adalah upacara korban. Upacara korban ni menurut kepercayaannya adalah haiwan yang dikorbankan akan memasuki syurga. Dan apa-apa makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan tu dengan iman dan cinta akan dirahmati oleh Tuhan. Makanan itu menjadi suci.
Okey, makanan yang dikorbankan itu akan menjadi suci. Okey, seorang Hindu dikehendaki untuk makan hanya makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan sahaja demi kepentingan fizikal dan rohaninya. Namun harus ditekankan di sini bahawa agama Hindu ni walaupun dia membenarkan upacara korban binatang, perbuatan ini tak digalakkan. Malah membenarkan upacara korban secara simbolik dan menggunakan buah labu, labu air ataupun buah-buahan lain sebagai ganti. Maksudnya dekat sini, walaupun agama Hindu ni, amalan dia membenarkan untuk korban haiwan, tetapi perkara tu tak digalakkan. Dan perkara tu boleh menjadi pengganti sebagai simboliknya dengan menggunakan labu air, buah labu ataupun buah-buahan lain. Okey, seterusnya cara hidup agama Hindu. Okey, cara hidup agama Hindu ini mengenal pasti adalah 4 matlamat kehidupan. Yang pertama adalah karma. Karma itu adalah memuaskan keinginan untuk keseronokan duniawi. Yang kedua arta. Arta itu adalah mengumpulkan harta benda. Yang ketiga dharma. Dharma itu amalan agama. Dan moksha adalah mencapai kebebasan melalui kesedaran Tuhan. Okey, antara keempat-empat matlamat ini, karma merupakan matlamat yang paling rendah kerana dia wujud untuk manusia dan juga binatang. Arta pula adalah lebih baik daripada karma kerana ia hanya wujud dalam kalangan manusia. Dan matlamat yang ketiga tu adalah dharma, iaitu sebenarnya dharma ni adalah latihan dalam pengorbanan diri. Dan karma dan arta tu berasaskan kepada sifat ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Dharma pula dia tak mementingkan diri sendiri. Maka dharma tu lebih mulia daripada karma dan arta. Dan moksha pula, matlamat yang keempat tu ialah moksha. Moksha ni dia bermaksud kebebasan. Boleh dicapai hanya dengan kesedaran Tuhan. Agama Hindu ni dia percaya bahawa Tuhan merangkumi segala-galanya dan bahawa ketuhanan wujud dalam semua manusia. Ketuhanan wujud dalam semua manusia tu tetapi dia tak sama. Apabila ketuhanan ini terselah dengan sepenuhnya dalam diri seseorang agama Hindu tu, maka orang tu dikatakan telah mencapai kesedaran Tuhan dan juga dikatakan telah mencapai moksha. Itu cara hidup agama Hindu lah. Seterusnya, institusi agama dan pusat ibadat. Institusi agama Hindu ni, pusat ibadat agama Hindu dikenali sebagai kuil. Kuil Hindu yang terkenal di Malaysia adalah kuil Murugan di Batu Cave, iaitu di Selangor. Ia merupakan pusat ibadat yang paling besar dan terkenal, terutamanya penganut Hindu di Malaysia malahan turut dikenali di luar Malaysia. Seterusnya, di hadapan pintu kuil itu terdapat patung Murugan yang amat besar. Ritual keagamaan di kuil diketahui oleh ketua agama yang dikenali sebagai Sami. Ketua agama Hindu ni dikenali sebagai Sami. Setiap kuil yang besar juga akan memiliki ratam yang digunakan untuk perarakan arca-arca suci pada musim perayaan. Seterusnya, lawatan ke kuil bukan sesuatu yang wajib untuk orang-orang Hindu ni. Biasanya di setiap rumah orang Hindu itu terdapat sebuah kamar ataupun tempat untuk mereka sembahyang. Oleh itu, hanya upacara perayaan agama, biasanya orang Hindu akan melawat kuil. Kuil-kuil Hindu biasanya mengadakan kirtina, iaitu nyanyian lagu-lagu suci ataupun ceramah agama untuk orang ramai bagi rakyat agama Hindu. Seterusnya, perayaan agama Hindu. Perayaan agama Hindu ni, perayaan yang utama dia adalah Deepavali. Perayaan Deepavali ni tujuan dia adalah untuk penghapusan kejahilan daripada segala penganut bersesuaian dengan maknanya, iaitu deretan lampu. Maksudnya ke sini, perayaan ini disambut dengan memasang pelita secara berderetan di sekitar tempat kediaman. Okey, gonggong senaman ialah upacara mandi minyak. Sejenis minyak disapukan ke seluruh badan setiap awal pagi pada hari Deepavali. Maksudnya pada hari Deepavali tu, orang agama Hindu ni mereka akan
sapu minyak kat seluruh badan mereka. Dan tujuan mereka sapu minyak tu adalah untuk menghapuskan segala dosa mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ialah agama Sikh. So, agama Sikh ni ataupun Sikhisme adalah sebuah agama yang monoteisme ataupun mempercayai Tuhan itu adalah satu dan Tuhan itu tunggal, dan agama ini diasaskan oleh guru yang pertama dalam agama Sikh iaitu Guru Nanak dan 9 orang guru lain. So, agama Sikh ni lahirnya di Punjab, India, dan agama Sikh ni mempunyai lebih 25 juta penganut di seluruh dunia dan merupakan agama kelima terbesar di dunia. Dan perkataan Sikh ni dia datang dari perkataan Sanskrit yang bermaksud pelajar ataupun belajar. Jadi agama Sikh ni dia memang sangat menekankan ilmu, dan sampai ke sekarang juga kalau boleh kita lihat agama Sikh ni sangat-sangat mengikut ajaran-ajaran guru-guru mereka. Jadi, tempat suci bagi penganut agama Sikh ni ialah Gurdwara Emas. Nama dia Gurdwara Emas. Dia berada di Amritsar, India. Disebabkan penganut agama Sikh ni ada banyak, sekitar 400,000 dekat Malaysia ni. Jadi Gurdwara dekat Malaysia pun ada banyak, iaitu sekitar 119 Gurdwara di Malaysia, dan 42 daripadanya terdapat di Perak dan selebihnya berada di negeri-negeri lain seperti Pahang, Terengganu dan sebagainya. Seterusnya ialah kepercayaan agama Sikh. Okey, kepercayaan utama orang Sikh ni ialah keyakinan dekat dalam Wahai Guru, yang mana digambarkan menggunakan simbol suci ini ialah Tuhan universal. Agama ni juga dia menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi antropomorfisme, iaitu pemberian sifat manusia kepada dewa-dewa. Penganut agama Sikh ni dia kehendaki mengikuti pengajaran 10 orang guru Sikh bersama kitab suci diorang, iaitu Guru Granth Sahib. Nama kitab suci dia ialah Guru Granth Sahib. Okey, ada persoalan kat sini. Dia kata adakah hanya penganut agama Sikh ataupun orang Punjabi sahaja yang boleh menganut agama Sikh ni? Jawapannya tidak. Mana-mana kaum pun boleh menganut agama Sikh ni asalkan mereka memahami dan juga mereka faham isi kandungan kitab suci diorang, iaitu Guru Granth Sahib tersebut. Okey, pengasas agama ni ialah Guru Nanak, seperti yang saya bagi tahu di awal tadi. Selepas Guru Nanak ni meninggal dunia, pengganti dia juga diberikan pangkat guru. Okey, sebanyak 10 orang guru telah mengambil alih tempat Guru Nanak tersebut. Seterusnya, rangkaian itu berakhir pada tahun 1708 selepas kemangkatan Guru Gobind Singh, yang mana Guru Gobind Singh ni ialah guru yang terakhir dekat dalam agama Sikh ni. Guru Gobind Singh ni dia tidak meninggalkan pengganti manusia, tetapi dia meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil Adi Granth. Skrip itu kemudian diberi nama Guru Granth Sahib. Guru Gobind Singh ni dia telah menubuhkan sebuah persatuan, iaitu yang bernama Persaudaraan Khalsa Singh, dan memulakan pemakaian seragam untuk lelaki dan perempuan Singh yang taat kepada agamanya, dan diberi gelaran iaitu 5K. Okey, apa itu 5K? 5K yang pertama ialah kesh, iaitu rambut yang tidak dipotong. Yang kedua ialah kangga, iaitu sikat. Yang ketiga ialah kara, gelang di tangan kanan. Yang keempat kirpan, iaitu pisau kecil yang tidaklah begitu tajam. Dan yang last sekali kanca, iaitu seluar dalam pendek. Seterusnya ialah Hari Keagamaan Sikh. Agama Sikh ni dia bukan terhad kepada bangsa Punjabi sahaja, tapi sesiapa yang mampu membaca dan juga memahami isi kandungan Sri Guru Granth Sahib dan juga mengikuti kod amalan Sikh boleh menganut agama ni. Okey. Upacara masuk agama ni dipanggil Amrit Sanhar, yang bermula dengan 5 khalsa, memohon supaya seorang itu dimasukkan ke dalam persatuan ataupun brotherhood khalsa. Selepas itu, mereka yang nak masuk agama ni, dia kena minum sejenis air yang diberi nama air amrit.
Air amrit ni pula ialah sejenis air madu yang digaul dengan kirpan. Okey, semasa digaul, kelima-lima kalsa ini akan membaca 5 banis suci, iaitu banis yang pertama ialah Jap Sahib, yang kedua ialah Jap Ji Sahib, yang ketiga ialah Taf Prasad Sevi, yang keempat ialah Benti Chaupai, dan yang terakhir sekali ialah Anand Sahib. Air amrit ni sama seperti air baptisme dalam agama Kristian. Seterusnya ialah pertamanya, air ni dia dituang di telapak tangan kanan dan diminum oleh setiap orang yang nak masuk agama ni. Kemudian air tu dia akan direnjis sebanyak 5 kali pada mata dan juga kepala mereka. Akhirnya setiap calon yang minum air ni setiap calon akan minum air ni daripada mangkuk yang sama sehingga habis. Yang last sekali untuk agama Sing ni ialah perayaan Sing. Okey, perayaan Sing ni ada banyak, tapi kat sini saya hanya lampirkan 8 perayaan sahaja. Okey, perayaan yang pertama ialah diberi nama Vaisakhi, iaitu dalam Punjab ni ia disambut sebagai kelahiran kalsa persaudaraan. Perayaan yang kedua ialah Maghi, iaitu perayaan untuk memperingati pertempuran Muksar. Yang ketiga ialah Parkash Utsav Dasvesh, iaitu perayaan kelahiran cahaya ilahi yang ke-10 ataupun pengetahuan ilahi. Perayaan yang keempat ialah Tahun Baru Sing sesuai dengan kalender Sing. Yang kelima, perayaan Holla Mohalla, iaitu perhimpunan Sing untuk latihan ketenteraan dan juga pertempuran olok-olok. Perayaan yang keenam ialah Syahid dari Guru. Perayaan yang ketujuh ialah Hari Bandi Chor Diwas, iaitu perayaan kebebasan. Dan yang last kali iaitu perayaan Guru Nanak dilahirkan di Nanakana Sahib. Okay, seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, baik. Sebelum kita sambung ke agama yang seterusnya, saya akan perkenalkan diri dahulu. Nama Nur Syukina Afifah binti Muhammad Hasan Alifi. Nombor metrik I1910345. Baik, seterusnya saya akan terangkan iaitu etisme di Malaysia. So, apa maksud etis? Etis ni adalah merupakan satu kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Etis ni juga dia berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud tanpa Tuhan. So, hujah-hujah yang menyokong etis ni, dia ni ambil pendekatan daripada sejarah, falsafah dan sosial. So, kita tengok dalil-dalil etisme ni. Dia bukan dalil macam Al-Quran dan Sunnah, tapi dalil dia orang ni lebih dekat dengan orang kata pendapat dibuat. So, yang pertama, kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan. So, pendapat dia orang ni mengatakan Tuhan ni tak wujud sebabnya Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat diterima oleh deria manusia dan juga tak dapat dikesan oleh mesin-mesin. So macam kita zaman teknologi sekarang ni, kita tahu banyak sangat teknologi, banyak mesin-mesin yang mana boleh mengesan sesuatu benda. So diorang kata Tuhan ni tak wujud sebab tak boleh nampak jasad Tuhan tu dan juga tak boleh nak dikesan. Dan juga diorang kata perasaan manusia mengenai kewujudan Tuhan ni dianggap khayalan semata-mata. Sebab kita tahu tentang perkara-perkara sam'iyat. Untuk umat Islam, kita tahu tentang perkara-perkara sam'iyat ni, kita dengar daripada Rasulullah kan. Kita dengar daripada dakwah-dakwah Nabi sebelum ni. Yang mana perkara-perkara sam'iyat ni memang kita tak boleh nak digambarkan dengan panca indera kita. Kita hanya mendengar. Sebab tu diorang kata manusia yang anggap Tuhan terwujud hanyalah khayalan semata-mata. So yang kedua ni pula adalah masalah kesengsaraan di atas muka bumi. So diorang anggap masalah kesengsaraan di atas muka bumi ni disebabkan adanya kejahatan dan kesengsaraan di dunia yang menunjukkan bahawa Tuhan tu tak wujud. Sebab apa diorang berpendapat macam ni? Sebab diorang kata kalau Tuhan tu wujud, sudah semestinya mesti Tuhan tak akan biarkan manusia-manusia yang atas di muka bumi ni hidup dalam kesusahan. Dia tak akan biarkan manusia ni melakukan kejahatan di atas muka bumi. Sebab tu diorang ni berpendapat bahawa Tuhan tu tak wujud sebab tak ada kuasa dan
tak mempunyai sifat yang baik. So dia orang mendapat bahawa masalah yang berlaku di atas muka bumi ni, yang adanya kejahatan, kemusnahan dan sebagainya, menyebabkan dia orang kata Tuhan tu tak wujud. So yang ketiga adalah masalah logikal. So masalah daripada segi kelogikannya, dia orang kata dia orang mempersoalkan bahawa adakah Tuhan tu berkuasa untuk mencipta satu batu yang terlalu berat yang tidak mampu diangkat oleh dirinya sendiri. Kalau macam kita sebagai umat Islam, sudah tentunya masalah logikal mereka ni memang tak logik lah. Sebab apa? Sebab kita ada hujah kita sendiri. Kita tahu Tuhan tu wujud sebab kita sendiri ada dekat atas muka bumi disebabkan Allah yang wujudkan kita. Dan adanya bulan dan bintang, adanya bumi, langit dan bumi, semuanya atas kewujudan yang diwujudkan oleh Allah. Dan yang seterusnya ialah teori penipuan sendiri. Maksudnya, dia orang mendapat bahawa manusia mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial dan sebagai tongkat untuk menghadapi kematian ataupun kesusahan. Teori ini dibuat berdasarkan agama-agama lain, yang mana agama Buddha, agama Hindu, dia orang cipta Tuhan dia orang sendiri kan. Dia cipta Tuhan dia orang sendiri, so dia orang mendapat bahawa Tuhan tu tak wujud lah sebab manusia sendiri yang wujudkan Tuhan tu, manusia sendiri yang ciptakan Tuhan tu sendiri. So dia mendapat bahawa Tuhan tu tak wujud. Dan yang terakhir adalah kesinambungan. Macam dia katakan, maksudnya kesinambungan ni adalah terdapat beribu-ribu agama di dunia ini dan masing-masing mempunyai imej Tuhan tersendiri yang bercanggah antara satu sama lain. Jika wujudnya satu Tuhan yang maha adil dan maha mengetahui, keadaan ini tidak mungkin berlaku. Sebab dia mendapat bahawa dekat dunia ni ada macam-macam agama. So dia orang rasa, dia orang mendapat bahawa Tuhan tu tak wujud sebab dia orang mendapat bahawa agama tu harusnya satu sahaja dan Tuhan pun seharusnya satu saja. Tapi disebabkan ada pelbagainya agama dan adanya pelbagai imej Tuhan yang tersendiri, maka dia orang ni berpendapat bahawa Tuhan tu tak wujud. Seterusnya kita sambung pada faktor-faktor kemunculan etis. So yang pertama, faktor-faktor kemunculan etis ni adalah berlakunya perkembangan teknologi dan sains. Yang mana dengan adanya kuasa teknologi ni, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi waktu genting dalam hidup. Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. So macam kita tahu, bila berlakunya perkembangan teknologi dan sains ni, kita just Google, kita nak apa kita Google, kita nak tengok apa kita tengok kat YouTube dan sebagainya. So dia mendapat bahawa bila berlakunya perkembangan teknologi dan sains ni, so kita dah tak perlu, so diorang ni dah tak perlukan Tuhan. Tapi tu pendapat dia lah. Dan yang kedua adalah fahaman sosial progresif, yang mana fahaman sosial ni adalah menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu pemboleh ubah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi masyarakat ni dia menyanjungi nilai pembaharuan dan mengkaji nilai lama. Dengan anggapan agama satu pemboleh ubah dalam masyarakat, orang yang kuat berpegang agama akan dianggap sebagai konservatif, iaitu satu nilai negatif dalam masyarakat. Maksudnya, fahaman sosial progresif ni dianggap ialah satu pemboleh ubah. Maksudnya boleh berubah-ubah dari segi adat, dari segi norma dalam masyarakat tu boleh berubah-ubah ikut peredaran masa. So yang terakhir adalah faktor morality, yang mana etis ni dipercaya bahawa moral ni tak perlu wujud daripada rasa perasaan yang takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Maknanya mereka ni menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan dan syaitan. Maksud kat sini, etis ni percayalah bahawa moral ni dia tak perlu nak wujud daripada perasaan dia sendiri, sebab dia yakin manusia tu sendiri boleh berlaku baik atau sebaliknya tanpa perlu akan kewujudan Tuhan,
ataupun daripada hasutan syaitan. Maksudnya manusia tu bertindak atas diri dia sendiri, bukan dikawal oleh benda baik. Maksudnya kata bukan dikawal oleh Tuhan ataupun godaan daripada syaitan. Maksudnya bertindak atas diri sendiri. Manusia tu bertindak atas terhadap orang kata kebolehan manusia tu sendirilah. Okay, next. Okay, kesimpulan. So dekat Malaysia ni dia mempunyai 4 agama besar, iaitu Islam 60.4%. Kalau Buddha 22%, Kristian 9.1% dan Hindu 6.3%. Kalau untuk etis pula, dia punya peratusan dia dekat Malaysia sangat sikit lah. Etis hanya 0.7% saja. So kalau tengok dekat pie chart yang sebelah ni, ni adalah world. Untuk dunia punya percentage lah, Muslim ada 21.01%. Ni untuk yang kata seluruh negara. Okay. Dan kebebasan agama ni dia terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. So manusia dia bebas untuk menganut agama masing-masing. Tapi bagi orang Islam tak boleh lah untuk keluar daripada agama Islam untuk menganut agama lain. Sebab tu semua dah ada dalam Akta Perlembagaan Persekutuan. So akhir sekali kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. So itu sahaja daripada kumpulan kami berkaitan dengan agama-agama yang terdapat di Malaysia selain daripada Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.